And Amr bin Al-As ni sahabat Nabi terkenal, tetapi di peringkat awal kuat lawan Nabi. Dia ni lah. Ni kepala pengak ni. Orang panggil kepala pengak kalau istilah orang Kelantan lah. Dia berlawan Nabi ni, berlawan sungguh. Kan? Kalau kita baca balik sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dia terlibat. Tapi alik kafir. Ni alik kafir dia ni lah. Kan? Sebab dia ni agak lewat juga peluk agama Islam Dan dia ni yang dikatakan Amr bin Al-As ni, dia dengan Sayyidina Umar, beza dia 7 tahun tua dia berbanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni adik pada dia. Dia Amr bin Al-As. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As. Dan dia ni, bapak dia tu orang kafir kuat lawan Nabi. Bapak dia, nama bapak dia Al-As bin Wa'il As-Sahmi, nama bapak dia. Kan? Nama bapak dia As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lawan Nabi berasap. Adik dia masuk Islam awal. Adik dia nama Hisham bin Al-As. Adik dia Hisham bin Al-As, itu adik kepada Amr bin Al-As. Adik dia awal-awal masuk Islam dah, tapi abang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik ni bila masuk Islam, bapa dia ni seksa adik dia. Seksa sebab masuk Islam. Seksa. Yang bila seksa tu tak bagi makan, tak bagi minum. Orang yang ambil makanan pergi bagi kepada adik dia Hisham bin Al-As bagi makan ni, isteri kepada Amr bin Al-As. Isteri dia baik, isteri. Last kali isteri masuk Islam. Dan dia pun last kali masuk Islam juga lah. Amr bin Al-As kan. Cerita dia Jadi bila adik isteri dia nama adik dia, nama isteri dia Ritah, nama isteri dia Ritah binti Munabbih bin Al-Hajjaj. Tu nama isteri dia lah. Dan isteri dia last kali masuk Islam. Dia bagi makan. Dan isteri dia ni terlibat sama hijrah pergi ke Habsyah. Maksudnya agak awal juga peluk Islam isteri dia. Faham kan? Ni cerita melibatkan pada adik dia lah. Dan dia ni pada era Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia ni telah berjaya mengislamkan negara Mesir. Pergi ke Mesir, boleh jumpa kubur dia Amr bin Al-As. Tanyalah ni ustaz-ustaz kita mengaji di Mesir kan, ada Masjid Amr bin Al-As. Kan? Masjid Amr bin Al-As, pergi kat situ. Di 10 akhir Ramadan tu, Syekh Muhammad Jibril turun semayang tarawih kat situ. Anda ingat masa ngaji di Mesir, kawan-kawan lah, budak-budak lama dia kata, kita 10 akhir Ramadan kita pergi ke Masjid Amr bin Al-As sebab Jibril turun. Dia kata, anda kata, hebatnya Pak Jibril turun kat situ. Kita ni mula kata khurafat mu ni. Rupa-rupa bukan Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Ya, cara dia cerita tu sampai kita salah faham. Kan? Dan dia ni masa berlaku Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berlaku bila? 6 Hijriah. Bila berlaku 6 Hijriah, ketika itu orang Islam tidak diserang lagi pada masa itu. Sebab Nabi Muhammad buat perjanjian itu 10 tahun tak boleh berang. Betul tak? Jadi di situ tu digunakan peluang oleh Nabi untuk hantar surat dekat banyak negara-negara untuk ajak raja-raja ni peluk agama Islam. Masa tu nak jadi cerita, bila buat perjanjian Hudaybiyah, Amr bin Al-As ni dia pergi dekat Habsyah, pergi jumpa Raja Habsyah. Dia pergi jumpa Raja Habsyah, dia burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buruk. Dia tak tahu masa tu Raja Habsyah dah masuk Islam dah. Dia tak tahu. Kan? Raja Habsyah ni dia tak pernah jumpa Nabi. Dan dia Islam. Dalil dia Islam tu, bila dia meninggal, Nabi kata, saudara kita telah meninggal dunia. Kita sembahyang gaib. Itulah asas bagi sembahyang gaib. Main jenazah gaib tu kan. Inilah menyebabkan Raja Habsyah tu lah. Jadi, bila dia pergi jumpa Raja Habsyah, dia cerita kat Raja Habsyah macam-macam burukkan Nabi. Nabi kata Raja Habsyah, sepatutnya kamu kena ikut Muhammad tu. Muhammad ni orang baik. Bangsa kamu pula. Sedap kawan ni bersyarah dekat Amr bin Al-As. Amr bin Al-As bila dengar, hati dia terdetik nak masuk Islam. Nak jadi cerita. Daripada Mekah pergi ke Habsyah dengan tujuan nak mempengaruhi Raja Habsyah burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Habsyah pergi sama dia pula. Apa kamu? Muhammad ni bangsa kamu lah, apalah, patut bersyukurlah pada Allah. Tiba-tiba boleh kafir boleh. Patut ikutlah Muhammad tu. Sedaplah kawan ni goreng. Dan sekali berasa nak masuk Islam ni. Dia pun terus naik kapal laut. Dia bukan pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah. Sampai dekat laut tu, dia tahu jalan nak pergi ke Madinah. Dia berjumpa dengan 2 orang lagi, orang kafir yang nak pergi jumpa Nabi. Kawan-kawan dia juga. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Satu lagi Osman bin Talha. Cerita Khalid Al-Walid masuk Islam, kita cerita waktu lain.
Anak cerita tu cerita hot tu tak baca hadis kan. Cerita panjang Jadi dia jumpa kat situ dua orang, Khalid bin Al-Walid, satu lagi Osman bin Talhah. Osman bin Talhah ni, nak tahu cerita dia tu, yang anak selalu cerita pasal orang jaga kunci pintu Kaabah tu. Ada cerita kan? Itulah Osman tu lah. Osman ni pada zaman kafir dia bukan biasa-biasa, bukan kecil anak. Dia ni antara orang yang diamanahkan untuk, kalau kita ni ketua polis negara, tu bahasa dia, jaga keamanan Mekah tu. Masuk Islam boleh Pak Haji ni. Masuk Islam cerita dia masuk Islam. Sampai tengah jalan tu masa Amr bin As pergi, terselisih dua orang ni. Gimana ni tanya? Pergi jumpa Muhammad. Buat apa jumpa Muhammad? Nak masuk Islam lah. Aku pun sama juga. Cantik Dia pun sama-sama tiga-tiga pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad, masuk Islam. Masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi Muhammad kata apa? Nabi kata sesungguhnya Mekah ini, dia telah hantar kepada kita jantung Mekah, kata Nabi. Tuhan dah hantar kepada kita ni jantung Mekah. Tiga ni Syekh. Umar masuk Islam pun bergoyang dah kafir-kafir ni. Betul tak? Cerita Umar bin Al-Khattab masuk Islam kan pakat bergoyang dah kafir tu. Sudah Umar pula masuk Islam. Macam mana kita ni? Masa tu kan Umar kan, kita dah cerita sebelum ni, dia punya berani Umar ni. Masa orang nak pergi hijrah, orang semua dia diam pergi. Umar tak, dia pergi dekat Kaabah, dia semayang, lepas tu dia tawaf, lepas tu dia kata siapa nak bagi bini dia jadi janda. Dia pergi cabar, siapa nak bagi mak dia mati anak, siapa yang nak bagi anak dia yatim piatu, aku nak pergi ke Mekah, pergi halang ke tengah jalan, aku nak pergi Madinah, tolong halang ke tengah jalan. Sayyidina Umar tak masuk Islam, Mekah tu bergoyang. Sudah gitu. Tiba-tiba tiga orang besar-besar ni masuk Islam, bergoyang lah Syekh, goyang. Sebab tu Nabi bila sampai, Nabi kata jantung Mekah tu Allah Ta'ala dah hantar pada kita, kata Nabi SAW. Hebat Syekh cerita dia kan. Inilah orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Okey, Amr bin Al-As ni, dia ni dilantik oleh Umar untuk jadi gubernur di Mesir. Mesir ni Islam era dia lah. Dia ni kita baca balik pada era Ali bin Abi Talib, yang berlaku perang Siffin kan, perang di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Dia ni dia berpihak pada Muawiyah, dia tak berpihak pada Ali. Dan dia ni sebagai juru runding semasa perang tu tengah kecamuk, Ali Muawiyah ni macam nak kalah. Dan pada masa tu si Muawiyah ni angkat bendera putih, surrender lah, macam surrender. Maksudnya nak minta untuk kita ni genjatan senjata, tu maksud dia kan. Jadi bila genjatan senjata, dia ada hantar wakil ni, Ali hantar wakil, Ali Muawiyah ni hantar wakil untuk pergi berunding. Biasalah tu kaedah politik malah tu kan. Dia berunding. Yang Ali ni dia hantar orang nama Abu Musa Al-Ash'ari, nama orang tu. Ali Muawiyah ni dia hantar orang nama Amr bin Al-As. Dalam rundingan itu Muawiyah menang. Kenapa menang? Amr ni dia pandai bercakap, dia petah bercakap. Sebab itu bila Nabi Muhammad hantar sahabat Nabi pergi ke Habsyah, orang kafir ni hantar Amr pergi jumpa Raja Habsyah. Sebab dia pandai bercakap, dia petah. Faham tak? Ni kalau ceramah ni orang nganga, Soekarno lah ni, Soekarno pada zaman tu. Kan Soekarno, kita tengok orang Indonesia, kalau Soekarno berceramah, terang orang Indonesia. Terang. Kalau kat Malaysia ni macam siapa? Mak Sabu. Mak Sabu. Cakap kita terang dengar dia ceramah. Kan? Kalau alik sana tu Ibrahim Ali. Ibrahim Ali sedap ceramah. Dia goreng hangit je kan. Itulah cerita orang nama Amr. Maknanya dia petah bercakap. Bila dia petah bercakap, Umar pergi hantar pergi dekat Mesir. Orang Mesir ni asalnya bukan cakap Arab. Mesir, cuba tengok dalam peta, dia bukan sebenarnya Arab, dia bawa Afrika. Betul kan? Batu bangsa dia badan besar-besar, badan Afrika. Arab ni tengok macam Yaman tu, kecil macam anak dia lah. Itu siapa jumpa anak? Anak kedai mamak nak lepak India tu lah. Dia duk tengok anak buka kitab Arab apa, dia kata Yaman aku ni. Aku kata Yaman kat mana, dia kemek ni. Sebab ada tengok ada buka kitab Arab lah kali lah kot kan. Jadi dia ni boleh fikir, dia punya kehebatan dia tu, orang Mesir yang tak cakap Arab, cakap bahasa Qibti. Bahasa Qibti lah. Itu orang putih sebut Egypt tu Al-Qibti. Qibti Al-Qibti kan. Fir'aun tu Qibti. Nabi Musa tu Bani Israel, dua bangsa berbeza. Faham tak? Melayu Cina lah kalau kat Malaysia ni. Kan? Bani Israel, Nabi Musa, Fir'aun tu lah bangsa asal Mesirnya. Itu asalnya sebenarnya.
Jadi Amru ni dia punya hebat. Dia dakwah itu bukan semata-mata orang Mesir masuk Islam, bahkan orang Mesir tukar bahasa. Nampak hebat tak hebat dia tu? Baik, bukan senang Syekh. Kita ajak orang Cina masuk Islam, bukan dia nak cakap Arab pun, masuk Islam je lah. Tapi ada lepas ni nak belanja bahasa Arab pula, nak cakap Arab. Tak ada Tapi dia tu punya hebat. Sampai orang Mesir tu kata, kami nak masuk Islam dan kami nak faham Quran, kami belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Syekh. Last sekali habis cakap Arab, hari ni nak mengaji bahasa Arab, pergi ke Mesir. Betul? Ni Ustaz Musa, Ustaz Syahid Anas ni mengaji ke Mesir, mengaji bahasa Arab. Nak cerita hebat orang nama Amr bin Al-As. Ni orang je lah.